Yang dihormati sekalian, majlis pada pagi ini akan diteruskan dengan sesi penerangan sekuriti makanan Perak Sejahtera 2030. Bagi meneruskan majlis mempersilakan selaku moderator yang berusaha Tuan Haji Yanis bin Yahya, Ketua Pegawai Eksekutif Perak SDC, untuk menjemput dan mengiringi Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perak ke pentas. Dipersilakan. Untuk itu saya serahkan majlis pada pagi ini pada moderator kita. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada saudara pengacara majlis. Alhamdulillah, pertamanya kita mengucapkan syukur kepada Allah Ta'ala dalam keadaan hujan pada pagi ini. Kita tak mengharapkan hujan pagi ni. Semalam naik basikal okey je, hari ni hujan, alhamdulillah. Tapi ramai-ramai yang bercakap kata pagi ni hujan berkat, insya-Allah. Ipoh tak hujan, Kampar pun tak hujan. Tok Rahman kata Kampar tak hujan, Yang Muhammad Datuk Seri kata Ipoh pun tak hujan. Sampai Malik Menawar baru hujan, alhamdulillah. Ada barakah lah yang dibawa oleh Yang Muhammad Datuk Seri pagi ini, insya-Allah. Saya selaku moderator majlis ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Syarani bin Muhammad, Menteri Besar Perak, kerana sudi untuk hadir bersama-sama kita dan memang menjadi semangat Yang Muhammad Datuk Seri untuk sama-sama dengan kita untuk kita bercerita pasal security makanan dalam Perak Sejahtera 2030 ini. Dan kita ingin mengucapkan terima kasih kepada tuan rumah di Kampar ini. Turut hadir bersama kita pada hari ini adalah Yang Berhormat Pegawai Kewangan Negeri Perak Tuan Muhammad Zaki bin Mahyudin, Penasihat Undang-Undang Negeri Perak Yang Berhormat Datuk Azmir Shah Izzana Abidin, Esko kita Yang Berhormat Datuk Noli Ashilin binti Datuk Muhammad Razi. Terima kasih Puan Pegawai Daerah Kampar Puan Nur Azlina binti Osman, Yang Di-Pertua Daerah Kampar Cik Ahmad Sukairi bin Alias, dan yang berbahagia Datuk Abdul Rahman bin Muhammad Sum, juga ahli lembaga pengarah anak syarikat Perbadan Pengguna Pertanian Negeri Perak. Dr. Yang Berhormat Datuk Seri Datuk istimewanya semalam kita ada program. Datin Seri join sekali semalam, alhamdulillah. Dia flag off basikal Datuk Seri, dan dia ikut berbasikal macam Puan Yanti cakap lah, kan? Dia kejap ada, kejap berpeluh, kejap tak berpeluh, kan? Alhamdulillah. Tapi kita ada checkpoint. Datin Seri semalam flag off dan juga turun sampai habis program berbasikal. Dan kita ucapkan jutaan terima kasih pada Datin Seri kerana terus menemani Yang Berhormat Datuk Seri di mana saja. Kalau Datuk Seri tak ada, Datin Seri ada untuk wakilnya, alhamdulillah. Saya juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang datang daripada ketua-ketua jabatan ini, Jabatan Pertanian terutamanya. Of course, sahabat saya Puan Yanti daripada Jabatan Pertanian Negeri Perak, kemudian pengarah dan juga semua wakil-wakil ataupun ketua jabatan. Kita ada Jabatan Veterina, kemudian kita ada Mardi, kita ada Jabatan Perikanan, kemudian Farma. Ini istimewa sebut, orang sebut selalu AIDA, kena betul kan, dia AIDA, MB cakap AIDA selagi senang tu, AIDA Kerian dan AIDA Subang Perak. Kemudian kita ada LPP, Lembaga Pertubuhan Peladang, Lembaga Pendustrian Netas Malaysia, dan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, dan juga sahabat daripada ADR
Dr. Mat Saraf. Dan seterusnya pada semua ketua jabatan. Dan yang paling pentingnya adalah tuan-tuan dan puan-puan, orang Tualang Sekar semua sekali. Kita bagi tepukan pada orang Tualang Sekar. Selain daripada orang Tualang Sekar ni, kita jemput juga usahawan-usahawan daripada semua agensi-agensi yang ada untuk kita bercerita berkenaan dengan security makanan pada pagi ini. Alhamdulillah, pagi ini kita ingat tak dengar suara, tapi dengar semua clear kan? Alhamdulillah. So pagi ini kita akan bercerita pasal security makanan. Semalam kita telah ada naik basikal, alhamdulillah. Malam tadi pun ada ceramah agama sambil ada selawat juga. Saya cakap ke Puan Yanti, saya kata ramai orang sebab Nash ke? Oh tak, dia kata. Memang orang datang ramai untuk berselawat sekali malam ni. Yang Muhammad Datuk Seri kata mula-mula dulu jabat dia kata tunda lah program Datuk Seri. Datuk Seri no, tak apa. Bertembung dengan program Karnival Anak Muda di Ipoh pun tak apa, tak ada masalah. Sebab orang ramai ingin bersama-sama dengan pihak kerajaan untuk memastikan Perak Sejahtera 2030 ini dapat kita capai bersama, insya-Allah. Yang Muhammad Datuk Seri akan berbincang berkenaan dengan food security. Dan kita akan mendengar penjelasan yang saya rasa mudah untuk kita faham. Cuma untuk kita memastikan semua orang alert dan mendengar apa yang Datuk Seri cakap ni. Dulu kita buat di apa ni? Di Lubuk Pengubuhan Berjaya. Kita buat quiz. Kita ada 2 soalan quiz. Dah ready kan? Ada hadiahnya. Poin ini kita ada hadiahnya. So ada 2 soalan quiz. Siapa jawab soalan tu betul di akhir apa yang Datuk Seri sampaikan, kita akan bagi hadiah. Kalau orang umumnya dicatat apa yang disebut dalam ceramah Datuk Seri. So untuk sesi yang pertama ni, saya ingin menyebut Datuk Seri bercerita berkenaan dengan agenda utama dalam Perak Sejahtera 2030 ini adalah security makanan. Apa yang dimaksudkan dengan security makanan? Apa peranan masyarakat? Apa peranan usahawan? Apa peranan petani dan peranan semua dalam memastikan security makanan menjadi agenda utama dalam Perak Sejahtera 2020. Dengan itu, dengan segala hormatnya, saya mempersilakan Datuk Seri untuk mulakan sesi yang pertama ini. Silakan. Terima kasih Tuan Haji Yohanis Yahya, Ketua Pegawai Eksekutif Perak SADC, yang menjadi moderator kita pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Perak Sejahtera 2030. Yang berhormat Datuk Azmir Shah bin Zainal Abidin, Pegawai Penasihat Undang-Undang Negeri. Yang berhormat Tuan Muhammad Zaki bin Mahyudin, Pegawai Keuangan Negeri. Yang berhormat Datuk Noli Ashilin binti Datuk Muhammad Radhi, Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Puan Nur Azlina binti Osman, Pegawai Daerah Kampar. Encik Ahmad Sukairi bin Alias, ini YDP baru Majlis Daerah Kampar. Hari Rabu lepas saya bagi surat lantikan untuk dia hadir pada hari ini. Yang berbahagia Datuk Abdul Rahman bin Maksum, Ketua UMNO Bahagian Kampar, dan rakan-rakan. Seterusnya saya ringkaskan, datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari sekalian, saya minta izin berdirilah sebab makan banyak tadi perut berlipat. Payah nak cakap. So kena berdiri. Baik, alhamdulillah dan terima kasih kerana kali ini adalah kali kedua kita turun padang untuk berjumpa dengan orang ramai bagi kita bercakap, bercerita berkaitan dengan security makanan ataupun jaminan makanan. Kalau kita tengok sekarang ni, pada tempat kita dah keluarkan logo Perak Sejahtera 2030. Semasa Dr. Maisarah Ahmad, Ketua Eksekutif IDR dan rakan-rakan dia
turun padang buat bengkel, buat sesi libat urus, berbincang, bersembang dengan orang ramai dalam negeri Perak, masuk orang muda, orang dewasa, lelaki, wanita, pemuda, OKU, cikgu, pelajar sekolah, orang asli Cina, India, Melayu, orang Thai dah dijumpai dan kita berbincang berkaitan dengan satu program yang kita panggil Plan Pembangunan Negeri Perak Pasca COVID-19, atau ringkasnya kita panggil Pelan Perak Sejahtera 2030, kerana niat ataupun hasrat pelan pembangunan tersebut ialah untuk membangunkan balik negeri ini setelah kita dilanda COVID-19, dengan tujuan untuk memakmurkan balik negeri ini, supaya dengan kemakmuran itu kita akan kembali menjadi sebuah negeri yang mempunyai banyak wang dan kekayaan. Maka dengan kekayaan itu kita nak bangunkan negeri kita untuk kesejahteraan rakyat negeri Perak. Sebab itu kita ringkaskan dia menjadi Pelan Perak Sejahtera 2030. Tuan-tuan dan puan, dalam sesi libat urus itu, akhirnya kita membuat kesimpulan rakyat negeri Perak memerlukan 5 perkara. 1, orang Perak nak cukup makan, ataupun dipanggil mempunyai makanan yang mencukupi, lagi berzat dan berkualiti. Kena cukup makan. Orang tanya, kalau tak makan boleh Datuk? Tak boleh. Kena makan. Dalam bulan puasa biasanya hari pertama okey, sebab lemak masih ada dalam badan. Datuk reza kan? Hari kedua okey lagi. Hari ketiga air sudah kurang dalam badan. Jadi kalau timbang akan rasa kurang. Tapi selepas seminggu dia mula mengacau. Bulan puasa ramai orang bawa kereta terlepas tangan, mengantuk. Pertama. Yang kedua, dalam bulan puasa ayam berkukuk pun kena marah sebab lapar. Tahu? Jadi maknanya perlu makan. Perlu makan. Jangan sampai kena tak perlu makan. Dan makanan yang berzat dan sesuai. Baru ni saya ikut PM pergi ke Turki. Tanya Majid, pegawai saya susul kanan, Majid hang buat Maggi ke tak? Tak payah Datuk. Dia kata di Turki ada makanan kebab. Kebab bukan makanan orang Malaysia. Hari pertama okey, hari kedua makan separuh, hari ketiga dah mula mengacau. Hari keempat Majid cari nasi. Majid cari. Majid cari driver taksi untuk nak cari sebuah kedai yang jual nasi. Sejam sebelum pergi kedai telefon dulu, suruh dia masak nasi, sebab Turki tak makan nasi. Bagi makan nasi nak pilih lauk apa pula Majid? Tak jumpa lauk yang sesuai dengan kita. Akhirnya kita kata telur dadah. Telur dadah bukan omelet, telur dadah. Dia bubur, dia serbuk cili cabai kering tu. Ya Allah, pedahnya. Tapi nak nasi juga. Tuan-tuan dan puan, itu contoh keperluan untuk makanan yang berzat dan mencukupi. Baik. Yang kedua, kita katakan rakyat negeri Perak berkehendakkan peluang pekerjaan yang berkualiti, nak berpendapatan. Yang ketiga, kita katakan rakyat negeri Perak nakkan pembinaan modal insan atau pendidikan dan juga pembangunan belia. Yang keempat, rakyat Perak nakkan rumah yang selesa. Yang kelima, rakyat Perak nakkan kualiti kesihatan yang baik. Jadi semalam saya ada di Stadium Indra Mulia bersama dengan PASA yang bertanggungjawab kepada Kerjaya peluang pekerjaan. Semalam kita buka peluang 10,000 peluang pekerjaan untuk anak muda negeri Perak. Ada 60 majikan, 60 syarikat semalam membuka walk-in interview, temu duga secara walk-in untuk mencari mereka yang berkelayakan. Minum air pula.
berkelayakan untuk mendapat peluang pekerjaan. Semalam saya berucap di hadapan orang ramai di dalam stadium itu berkaitan dengan peluang pekerjaan. Kerana itu salah satu daripada agenda Perak Sejahtera 2030. Dan saya sebut semalam di stadium, di Kampar ini saya nak bercakap berkaitan dengan satu lagi agenda yang penting dalam Perak Sejahtera 2030 yang dipanggil security makanan. Jadi tuan-tuan dan puan, saya turun tadi tengok banyak begitu gerai yang dipahamkan telah semalam lagi menjual barang-barangan dia sama seperti di Lubuk Berbau, tapi saya faham di sini katanya jauh lebih ramai, jauh lebih meriah, kerana yang sini kita bagi tempoh dia lebih daripada seminggu untuk buat persiapan. Lubuk Berbau tu 3 hari lah. Okay? Jadi kerana itu saya ucap terima kasih dulu kepada semua jabatan dan agensi yang terlibat untuk menjadikan majlis kita ini berjaya seperti mana yang ada pada hari ini. Saya tabik spring lah kepada semua ketua jabatan dan agensi ini. Saya lupa rupanya cuti hujung minggu 3 hari. 3 hari. Semalam bila orang berhimpun di stadium, hari ini di sini tengok ketua-ketua jabatan ramai yang masih kekal. Datuk Reza di sini lagi, Anwar ada di sini lagi, Dr. Maisarah ada di sini lagi, Anwar Gopeng itu di sini dia Kampar, kan? Kaha ada di sini lagi, ni Datuk LA pun ada kat sini lagi, ni Tuan Zaki Spino pun ada kat sini. Maknanya ketua-ketua jabatan, ketua-ketua agensi seluruh negeri Perak ini memang komited bersungguh-sungguh untuk menjayakan Perak Sejahtera 2030. Walaupun mereka dah hafal skrip ucapan saya lah. Mana kalau saya tak ucap, mereka semua boleh dah ucap. Dia dah hafal skrip itu, tuan-tuan dan puan. Baik, tadi semasa saya makan tadi, saya dengar ada petikan titah tuanku, iaitu tuanku bertitah semasa dia merasmikan Ma'al Hijrah 2022 di Hotel Casuarina. Tahun ini Perak tukar tema sikit. Dia tak ikut tema Ma'al Hijrah Hari Kebangsaan. Kita menggunakan tema security makanan. Dan tuanku dengan jelas bagi tahu kepada kita, Ma'al Hijrah tahun ini orang Perak jangan setakat mengambil sirah Rasul yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah saja. Yang perlu diambil ialah semangat hijrah itu. Tuanku kata sudah tiba masanya orang negeri Perak ini berhijrah minda, berhijrah semangat, berhijrah cara hidup, daripada menjadi penerima dan penunggu makanan yang dibekalkan oleh orang lain. Maka orang Perak kena berhijrah menjadi pembekal makanan untuk orang lain. Ini titah tuanku. Dan titah ini kita ambil kerana memang secara kebetulan kita letakkan salah satu daripada 6 agenda Perak Sejahtera 2030 ialah berkaitan dengan security makanan. Tadi Puan Yanti dia tak makan mie, dia tak makan nasi lemak, sebab dia kabur dia makan roti canai. Roti canai ni ada kaitan dengan ceramah saya, sebab roti canai ni datang daripada tepung, cucuk badak pun daripada tepung, tepung talam daripada tepung. Kebanyakan kita datang daripada tepung. Tuan-tuan dan puan, tepung datang daripada gandum. Gandum tidak ditanam di Malaysia. Ada ke orang kampung tanam gandum di kampung? Tak ada. Datuk Rahman tak ada kan? Orang kampung, orang Perak, orang Malaysia tidak bertanam gandum. Kita import gandum daripada negara luar. Kita import gandum daripada Turki, kita import gandum daripada India, import gandum daripada Rusia, import gandum daripada Ukraine. Macam tuanku titah tadi, apabila Ukraine dan juga Rusia berantakan, berperang,
kesannya bukan saja kepada rakyat Ukraine dan rakyat Rusia, kesannya kepada orang Malaysia. Sebab bila dia berperang, dia tidak menghantar gandum, dia tidak menjual gandum kepada Malaysia, kerana dia simpan gandum untuk rakyat dia sendiri semasa perang. Akibatnya kita kena import gandum daripada tempat lain, dan harga gandum menjadi lebih tinggi, tuan-tuan dan puan. Bila harga gandum menjadi lebih tinggi, maka kilang tepung di Malaysia terpaksa membiayai proses gandum menjadi tepung itu dengan harga yang lebih mahal. Sudah tentu kesannya kepada pengguna tepung. Sebab bila gandum mahal, tepung mahal, maka barang-barangan yang dibuat daripada tepung pun akan mahal. Saya tengok saiz cucuk badak pun kecil lah. Saya cucuk badak tu kecil kan? Tak tahu pasal mana-mana cucuk badak pula. Dulu cucuk badak ada udang, sekarang udang tak ada lah. Saiz cucuk badak menjadi lebih kecil. Kerana apa? Kerana tepung menjadi lebih mahal sebab kita tunggu tepung, tunggu gandum daripada Ukraine. Semasa perang Ukraine Rusia, dimaklumkan bahawa simpanan gandum untuk orang Malaysia setakat bulan Julai saja tahun ini. Kerana kita bimbang Ukraine dan Rusia tidak akan menghantar gandum kepada kita, tapi kita beli gandum tempat lain. Baru ni saya pergi ikut PM ke Turki. Kita bawa syarikat daripada Malaysia, syarikat peladangan Malaysia, nak mujuk Turki kalau boleh dia pajakkan tanah dia kepada syarikat Malaysia untuk tanam gandum, supaya nanti syarikat Malaysia boleh bawa balik gandum itu ke Malaysia. Sebab nak jaga keperluan makanan orang Malaysia. Orang Malaysia kalau tak ada roti canai kalau susah. Walaupun mamak roti canai kata, Datuk jangan bimbang, harga roti canai tak naik, saiz roti saja kecil. Sama lah. Dulu makan sekeping cukup, sekarang jadi dua. Itu contoh apa yang dipanggil, yang dititahkan oleh tuanku, rakyat Malaysia, rakyat Perak bergantung hidup dengan bekalan makanan yang orang lain tanam. Oh tak apalah, gandum orang Malaysia tak tanam. Kalau saya cakap banyak pasal gandum, orang kata, Datuk jangan bimbang, kita bukan makan gandum, kita makan nasi, Datuk. Nasi daripada berah. Berah ada di Kerian, di Bagan Serai, di Parit Muntah. Berah ada di Perak Tengah, di Parit. Beras ada, bukan beras, padi ada di Sungai Manik, padi ada di seberang Perak. Tuan-tuan dan puan-puan, saya dimaklumkan oleh Puan Yanti dengan Dr. Masarah, ini adalah data terbaru. Beras yang ditanam di Perak ini hanya cukup untuk 76% sahaja. Masa tuanku sebut itu 90. Yeti begitu tidak, Datuk. Dah tinggal 76 pasal bila orang PKP lagi banyak makan nasi di rumah, maka SSL turun. Kalau 76% saja, maknanya orang Perak ni setiap 100 orang Perak, 76 dia makan beras daripada Perak, 24 lagi kena tunggu beras dari luar. Itu maksud dia. Bahaya apabila kita bergantung beras kepada orang lain. Sebab itu dalam sekuriti makanan, dalam agenda sekuriti makanan, Puan Yeti dan rakan-rakan, kita nak pastikan menjelang 2030 kita dapat menambah keluasan tanaman padi, dapat menambah hasil padi dengan menggunakan teknologi, dengan lebih ramai petani yang terlibat. Kerana kita nak pastikan tidak bertanam cili. Bila orang Thailand tidak bertanam cili, cili tak ada dalam pasaran, maka bila selepas PKP, selepas COVID-19, kita buka sempadan kita nak makan cili, cili tiada, kalau ada pun harganya mahal. Sebab apa? Sebab orang Perak ini hanya bertanam cili berapa peratus ini? 76%.
74% saja. Orang Perak ni andai tak handainya, dia sampai lacan tu tumbuk guna cabai burung dengan cabai masak. Ulang dia cabai muda. Cabai muda yang hijau tu cicah lagi sampai belacan. Punya dahsyatnya orang Perak ni pakai cabai tau. Tapi yang bertanam hanyalah 74%. Apa dah buka figure ni dah pun apa? Dua apa lah? Saya dah hafal sana tukar figure pula. Mana? 68%. 2021 68%. Ni yang terbaru. Contoh, contoh. Jadi harga cili akan naik sebab bila cili tak cukup dalam pasaran, maka orang berlumba nak beli, harga akan naik. Orang belajar ekonomi ni faham sangat ni. Orang yang ada kebun durian ni, dia faham sangat apa yang dipanggil oleh pakar ekonomi supply and demand. Satu musim itu durian luruh serentak seluruh negara, luruh dengan banyaknya, maka harga durian akan jatuh. Satu ketika pula durian luruh sikit-sikit. Bulan Januari luruh di Pekanbaru Hulu, bulan Februari luruh di Parit, bulan Mac di Bukit Gantang, bulan April luruh di Tanjung Malik. Maka dia luruh sikit-sikit macam tu. Orang nak makan durian banyak, harga durian akan naik. Macam itulah cili ni. Cili ni tuan-tuan dan puan, lagi ramai orang nak makan cili, cili tiada dalam pasaran. Kalau nak juga, harga dia akan naik. Apalah salahnya orang Perak bertanam cili? Dulu masa saya jadi Exco Pertanian, saya dah jual idea tanam apa yang kita nak makan, makan apa yang kita tanam, lebihnya kita jual. Ada orang tanya, Datuk, kalau sedekah boleh? Sedekah pun boleh. Yang penting tanam apa yang kita nak makan, makan apa yang kita tanam, lebihnya kita jual. Tuan-tuan nak membuat. Yang ni ada berkaitan dengan satu pantun klasik. Orang yang hadir dengar ceramah ni dah hafal pantun ni dah. Pantun ini dulu berbunyi, sehari selembar benang lama-lama menjadi kain. Pengajaran dia ialah orang Terengganu yang duk jahit kain tenunan itu, sehari selembar benang, dia duk tenun kain itu, lama-lama menjadi kain, sikit-sikit, lama-lama menjadi bukit. Tapi sekarang pantun tu tak ada dah. Bila saya jual pantun sehari selembar benang, demo sambut dengan laju, Datuk, beli lagi senang. Bila semua orang pakai pantun sehari selembar benang, beli lagi senang, tak ada dah orang nak tanam cili tu. Sebab beli cili lebih senang. Elok je cili tu dalam birik tu kan, 5 upang. Dulu 5 upang, sekarang dah RM2. Nyampah kata Datuk, mahal cili, dah tak tanam. Serai. Dulu serai ni, saya dulu rajin masak. Dulu lah, sekarang tak rajin lah. Dulu rajin masak. Pergi ke pasar, tengok atas piring tu orang jual 3 batang serai, 2 upang masa tu. Sekarang berapa duit? Sebab orang tak tanam serai dah. Tuan-tuan, tak tanam serai. Sebab dia kata beli serai lagi, ini bahaya. Ini sangat-sangat bahaya kalau semua kita tidak lagi mahu bertanam beras. Bertanam beras. Semua orang tak nak lagi bertanam padi. Bukan saja orang kampung tak nak tanam padi. Orang kampung tak nak tanam padi sebab dia pegang pantun tadi, sehari selembar benang, beli lagi senang. Tiba-tiba orang Kerian, orang Parit Butok, orang Bagan Serai pun dia pakai hukum yang sama. Orang Bagan Serai dan orang Parit Butok yang selama ni kita katakan dia jelapang padi Perak, dia pun pakai pantun yang sama. Sehari selembar benang, beli lagi senang. Dia pun tak bertanam beras. Oh. Sekarang kalau
orang Parit Buntan, orang Bagan Serai tidak lagi mahu bertanam padi, maka SSL kita daripada 76 akan turun lagi. Itu bahaya. Sebab itu kita kena berterima kasih jugalah kepada orang Bagan Serai, orang Parit Buntan, orang Parit, orang Seberang Perak, orang Perak Tengah yang ada lagi bertanam padi untuk makanan kita. Baik, cuba kita tengok ni. Ini barang makanan orang Perak suka tapi tak bertanam. Punyalah banyak lagi. Cili 68% tadi, beras 76, buah temikai baru 30%. Baru 30%. Turun lagi tuan-tuan dan puan. Rambutan 91%, nenas 13%. Yang buat jam tak nenas ni, yang buat jam nenas ditanam di Perak hanyalah 13%. Buah tomato ditanam di Perak baru 27%. Ni halia. Ni pun tukar angka kan, naik sikit. Hari tu 0.4. Makan roti canai dengan air teh halia. Halia. Buat lemang, cecah, rendang, pedas, daging halia. Betul ke buah halia lah dengan pedas ni? Tembok air ni. Betul ya? Maknanya halia, tuan-tuan dan puan, saya tengok ada herb halia. Tapi halia yang ditanam di Perak ini hanyalah 0.89%. Langsat 13%. 2014 dulu banjir besar. Bila banjir besar, orang duduk dalam pusat banjir ni, kita hantar dia sayur yang lambat rosak, kubis. Hantar kubis. Kalau hantar sayur lain ni cepat rosak, hantar kubis. Tuan-tuan tahukah bahawa kubis yang ditanam oleh orang Perak ni hanya 3% saja. Inilah peluang yang tuanku titahkan tadi. Orang Perak nak makan kubis, yang kita tanam hanya 3%. Mana kubis lain datang? Kita kena import kubis daripada luar. Apalah salahnya orang Perak lebih ramai orang bertanam kubis, bukan saja untuk kegunaan kita, tetapi bila lebih nanti kita boleh jual. Ini contoh. Buah mempelam 55%, buah langsat hanya 13%, buah nangka, buah cempedak 94%, yang tu tinggi sikit. Ini potensi. Hari itu saya berceramah yang sama di Tambun, jual pantun yang sama. Sehari selembar benang lama-lama menjadi kain. Ada seorang nak jawab pantun. Saya kata tunggulah, dah nak jawab juga. Dia pun jawab pantun saya. Beli panah dari Vietnam, tak ada tanah, macam mana nak tanam? Andai dia. Saya nak mari kampung ni tengok kiri kanan. Oi, jangan kata macam tu. Tanah di Perak ini masih lagi luas, tuan-tuan dan puan. Cuma saya minta tolong, do it legally right. Bila nak bercocok tanam atas tanah kerajaan, mohon dengan pejabat tanah. Sebab pejabat tanah ada tuan mempunyai tanah, dia tak ada tahu tanah itu tanah apa. Ramai sekali orang Tionghoa, orang Cina yang bertanam kangkung, tanam sawi di tepi sungai, di tebing GPS. Bila dia mohon kepada GPS, GPS bagi tahu boleh buat, sebab GPS pun kalau tak ditanam dia kena maintain tu. Nak jumpa tapi ada orang tanam. Tuan-tuan dan puan, janganlah katakan bahawa negeri Perak dah tak ada tanah untuk tanam sayur. Jangan. Tanah terbiar yang begitu banyak sekali, tuan-tuan dan puan. Tanah yang masih boleh ditanam, tapi kena tanam, kena usaha secara halal, ikut peraturan dan undang-undang. Maknanya tanah di Perak ini masih lagi luas. Saya tengok tadi, nak masuk tadi, tengok ada gerai menjual kit pertanian. Tak tahu dia berniaga macam mana. Dia beli modal RM90, jual 10. Puluhan.
Minta maaf tu kau lagi hari ni. Dia beli harga kek tu RM150 satu, dia jual RM50. Tak tahu dia berniaga macam mana. Tapi yang penting itu kit pertanian yang boleh digunakan untuk tanam sayur apa kita nak makan di depan rumah kita. Tak perlu nak cangkul, tak perlu bawa traktor, tak perlu bawa bulldozer. Memadai menggunakan kit pertanian itu untuk cucuk tanam. Sebab kalau kita bertanam salad, salad boleh kita guna. Kita bertanam kangkung, kita bertanam bayam, kita bertanam petola, semua itu untuk makanan kita. Yang ni saya bagi tahu dulu, walaupun ada orang menyindir saya, Datuk, pakcik saya duduk di kondominium, nak tanam macam mana? Saya bagi tahu, kalau saya masuk kampung baru Cina, di Lenggong ni ada kampung baru Cina, Aikala, Selat Pagar, Padang Gerus. Di kampung ni pun ada. Pergi ke Ipoh, Kening, pergi ke Sungai Siput. Mana-mana kampung baru Cina, biasanya di hadapan rumah dia ada batas. Di situlah dia letak bayam, di situlah tanam kangkung, di situlah tanam serai, di situlah tanam sawi, situlah petola, di situlah kailan. Saya tahu sebab saya di Lenggong, saya rajin masuk kampung baru Cina, Air Kala, Selat Pagar, Padang Gerus. Hari Jumaat petang saya tengok nyonya-nyonya ini naik basikal daripada Air Kala pergi ke Pekan Lenggong, sebab hari Jumaat petang Pekan Sehari Lenggong ni, Supari dia pernah jadi CEO Lenggong sekejap itu. Pekan Sehari Lenggong, saya tengok nyonya tu jual kangkung, jual daun kesum, jual serai, jual bayam. Tanya nyonya, ni mana tanam? Tanam dekat rumah, dia kata. Luas katarak satu batas saja. Maknanya nyonya tu telah pun berpegang kepada tanam apa yang dia nak makan, makan apa yang dia tanam. Lebihnya dia naik basikal pergi jual di Pekan Lenggong. Lepaslah bayar duit bil api dia, duit elektrik dia, duit air dia, sekurang-kurangnya tuan-tuan dan puan. Itu contoh. Baik, jadi ia kena dibudayakan oleh kita semua, tuan-tuan dan puan. Ini contoh. Tanaman pelbagai sayuran di halaman dan belakang rumah membantu Norma. Ada ke Norma kat sini? Menjaga pendapatan. Cuba tengok. Ini contoh. Ini contoh. Dalam titah tuanku, dia kata sudah tiba masanya orang Perak kembali kepada apa yang pernah dibuat oleh almarhum Tun Razak, Perdana Menteri Malaysia yang kedua, sewaktu dia melancarkan apa yang dipanggil Bumi Hijau atau Buku Hijau, iaitu kaedah cara kempen bagaimana orang Malaysia perlu bercucuk tanam untuk makanan sendiri, untuk dia jual jika ada lebih. Yang ni saya nak kongsi sikit cerita saya. Tuan Haji Yohanis, nak kongsi sikit cerita saya. Saya ni orang susah, orang miskin lah kata. Duk kampung, ayah penoreh getah, mak pun penoreh getah. Biasanya orang miskin ni keluarga besar. Saya dulu jaga pembasmian kemiskinan, saya turun pada tempat, memang orang miskin biasanya anak ramai. Tak tahu pasal apa. Tak tahu pasal apa. Anak ramai. Saya sebelah balik, saya sulung. Tapi oleh kerana arwah ayah saya menyambut program Bumi Hijau, maka kami tanam padi. Tanam padi, betul. Saya diajar bagaimana untuk menajak, bagaimana untuk menarik kerbau, bagaimana untuk menyediakan tapak semayan padi, bagaimana untuk memindahkan semayan itu ke tempat tanam padi, bagaimana nak gunakan kuku kambing untuk tanam padi. Saya boleh buat. Adik-adik saya boleh buat belaka kerja itu sebab kita dilatih. Bagaimana nak membaja, bagaimana nak meracun, bagaimana nak mengambat burung ciak yang makan padi, bagaimana nak ketam padi, bagaimana nak pukul padi, nak potong padi, nak pukul padi, nak menghasilkan beras menggunakan lesung kaki. Boleh menampi padi
untuk menghasilkan beras daripada sekam itu. Dan sekam itu kami diajar untuk gawe dengan nasi sejuk, bagi makan itik bertelur. Setiap pagi kerja saya ialah pergi ambil 2 biji telur itik ni, jual di kedai, dapat 2 kupang. 5 duit tambah pergi sekolah, 5 duit tambah balik. 5 duit beli nasi lemak, 5 duit beli air kepai. Budaklah kan tu, air kepai apa? Air kepai apa tak tahu air kepai macam mana. Air kepai dulu tu dalam mana? Bukan dalam plastik, buah tanduk geladi tu. Buah tanduk geladi kan? Bawa mata lah dulu. Ada kalanya duit makan sekupak dia 5 duit makan, 5 duit beli air. Ada kalanya terlajak lapar, terbelilah lebih sikit 5 duit, balik jalan kaki. Kata ramai balik jalan kaki. Padahal dia simpan 5 duit tu beli air kepai, dia berjalan kaki 3 km sampai minum air kepai lah, sampai ke rumah air kepai pun kering. Tapi nak cerita, hidup zaman itu tidak susah. Sebab nak makan nasi ada padi sendiri. Hanya perlu jemur padi, hanya perlu lesung kaki padi, tampi padi, dapat beras. Dan saya tahu sangat, saya ingat lagi, jika hari itu mak saya masak nasi and then goreng balik nasi dengan telur itik, tahulah saya waktu itu kita tengah susah. Jangan komplain apa-apa, makanlah apa yang ada sahaja. Sihat elok ini ya, kan? Tuan-tuan dan puan, nak cerita bahawa padi itu menjadi penyelamat kepada orang susah macam kami. Bukan saya seorang. Zaman tu semua orang susah, ada orang senang. Zaman tu televisyen pun tak ada. Tengok televisyen rumah cikgu kan, dulu susah. Ada budak tanya, Datuk, makan nasi tak ada ke goreng ikan? Ada. Mana dapat ikan? Di bendang saya ada telaga. Dalam telaga ada ikan kalui, dalam telaga ada ikan haruan, dalam telaga ada ikan keli, dalam telaga ada ikan sepak ronggeng, dalam telaga ada macam-macam ikan lah. Ikan tilapia belum ada tu, tak ada. Itulah makanan kita. Ada orang tanya, Datuk, ikan ni buat macam mana? Rebus je kan? Ikan goreng lah. Atau goreng dengan apa? Goreng dengan minyak nyo lah. Minyak nyo buat sendiri. Oh, pas saya buat minyak sendiri. Sebab tu dia ada istilah taik minyak. Taik minyak ni Datin Melayu. Jauh orang Kuala mari kampung ni Ikan naik pas tadi kan? Datin Melayu Kuala Kansar. Taik minyak ni, kalau makan dengan nasi panas waktu tengah hari dengan ikan sepak ronggeng tadi, kalau orang hantar mari nasi berani ikan pun tolak sebelah. Nasi taik minyak ni lagi sedap. Tanyalah orang lama-lama, betul tak? Tu nak cerita bagaimana kehidupan zaman dulu. Tak ada rusing bak makan sebab orang dahulu memang berasnya, padinya ditanam sendiri. Di bendang saya ada, Datuk takkanlah tak makan pecai. Ada. Di bendang saya ada pokok ubi, pucuk ubi, ada pajuk paku. Lagi orang buat apa? Ada kacang panjang. Lagi apa? Pecai ni apa dia? Kangkung. Semua ada. Tahu tak adalah. Makanlah ada. Atau kacang tanah pun ada. Dulu di bendang tu atas batas tu ada kacang tanah macam-macam ada. Saya ingat sebab saya susah. Tuan-tuan dan puan. Masa tu sehari selebar benang lama-lama menjadi kain. Tak ada siapa pun balas pantun sehari selebar benang beli lagi senang. Tak ada. Sebab duit pun tak ada. Nak beli dengan apa? Jadi ini yang dimasukkan oleh tuanku kita balik kepada zaman almarhum Tun Razak sebut hari itu. Tanamlah apa yang kita nak makan, makanlah apa yang kita tanam. Yang ini saya tak pasti sama dia puan Yenti kau ke tak. Ada beberapa orang rakan saya ingat dulu Basri Fahma ikut Anwar ikut. Yang pergi ke Taiwan. Anwar ikut. Kalau tebok tanya dia. Anwar ikut. Beberapa orang rakan saya masa saya jadi Exco Pertanian, kita pergi ke Taiwan. Bukan pergi melancong. Sebab saya terjumpa dalam supermarket beras daripada Taiwan dijual di Malaysia. Beras daripada Taiwan. Come on lah.
Yang saya tahu, negeri Taiwan ini luas dia sebesar negeri Pahang saja. Dia sebuah pulau. Macam mana orang Taiwan yang negerinya sebesar Pahang boleh menjual beras kepada orang Malaysia? Orang Malaysia, orang Perak yang negerinya luas, tanahnya kubur, beli beras daripada Taiwan. Something wrong. Kita pun pergi tengok di Taiwan. Rupa-rupanya orang Taiwan ni, dia sebuah pulau. Dulu pulau ini kepunyaan negeri besar China. Tetapi Jeneral Chiang Kai-shek, kita baca sejarah, Jeneral Chiang Kai-shek berjaya memerdekakan pulau Taiwan itu daripada tanah besar China. Maka dia kata apa? Dia pesan kepada orang Taiwan ni, Chiang Kai-shek pesan, wahai orang Taiwan, kita sudah berpisah daripada tanah besar China. Kalau kita tunggu beras daripada China, orang China tak hantar beras kepada kita. Kita baru berkelahi dengan dia. Kalau orang China tak hantar beras kepada kita di Taiwan, orang Taiwan akan mati kebuluran. Wahai orang Taiwan, kalau kita tunggu sayur datang daripada tanah besar China, orang tanah besar China tak akan hantar sayur, kita akan kebuluran. Jadi pesan dia, wahai orang Taiwan, ikutlah kata Cikgu Sarani di Malaysia tu. Apa pula ikut aku kan? Apa kata Cikgu Sarani? Tanamlah apa yang kamu nak makan, makanlah apa yang kamu tanam, lebihnya kamu jual lah. Rupanya dia buat, dia tanam padi untuk makanan dia, lebihnya dia jual. Dia jual kepada siapa? Dia jual kepada orang Malaysia. Kan pelik? Kan pelik macam mana? Tadi dia gambarkan bagaimana tadi? Mana tadi gambar Taiwan tadi? Taiwan Agriculture. Dulu orang tanam padi macam saya, kita ada apa yang dipanggil berderok, atau istilah baru kata gotong royong. Ni cara dia buat. Dulu orang buat bendang ni, bendang hujung sana semua orang pergi tolong buat bendang tu dulu. Lepas tu bendang orang yang kedua, bendang orang yang ketiga, dia bergotong royong. Saya menarik pergi lihat bagaimana orang Taiwan bertanam padi di hadapan rumah. Malah bertanam padi di atas bumbung. Rumah kita, rumah teres, rumah murah RPA ni, biasa di depan rumah tu ada ruang untuk pos kereta. Sebelah pos ada tanah lapang. Biasanya orang Perak ni dia tanam bunga. Sebab jadi ketua majlis daerah buat pertandingan landscape. Jadi semua orang pakat bertanam bunga. Tapi di Taiwan, di ruang itu dia bertanam padi. Dia tanam padi. Betul tak? Dia bertanam padi menggunakan teknologi atas bumbung. Tadi saya tengok tadi dikatakan orang Perak bertanam tomato baru 30%. Ni saya cakap terang. Orang Perak bertanam tomato 30%. Kalau masuk bilik air orang Perak, yang rajin menghias bilik air dia, orang Perak akan menghias bilik air dengan daun dan bunga plastik. Daun hijau, bunga plastik. Kadang-kadang turun buah limau plastik. Dia hias bilik air dia. Kalau pergi ke Taiwan, kalau saya salah tolong betulkan awak. Kita pergi ke Taiwan, dia bukan bunga plastik. Dia tanam tomato di bilik air tu. Tomato dia naik menjalar, turun buah tomato, the real tomato. Itu cara dia kitchen farm dia panggil. Dia berwujud tanam untuk kegunaan dia. Lama-lama dia commercialize, kemudian dia jual. Itu contoh di budaya. Bagaimana negeri yang kecil hidup dengan makmur, dengan menggunakan tenaga teknologi baru untuk menghasilkan hasil tanaman pertanian untuk kegunaan diri, lebihnya dia jual. Baik, tuan-tuan, itu yang saya sebutkan tadi, apa yang dibuat di tempat lain. Maka di Perak, kita dah lancarkan Perak Sejahtera 2030 dan meletakkan sekuriti makanan sebagai agenda pertama. Saya ada Haji Yahadis
sebagai CEO SADC, kita dah bagi tanggungjawab. SADC akan menjadi agensi peneraju kepada security makanan. Sebab tu dia jadi moderator. Nanti kalau tu tajuk Lombok Bestari, kita minta pula Anwar menjadi moderator. Dia ada tajuk lagi Lombok Bestari Nanti Puan Yanti ada tajuk dia pula untuk cerita bab pertanian. Kita ada Jabatan Pertanian, pimpinan pengarah pertanian yang berusaha Puan Yanti yang tanam pokok nyo malam. Dia naik basikal, nanti tanam pokok nyo malam ya. Kita ada pengarah Jabatan Perikanan. Tak ada. Pengarah Jabatan Veteriner. Cakap bab veteriner, tuan-tuan, orang kampar suka makan kari pak. Inti kari pak ni guna apa? Inti kari pak guna daging. Betul? Ada inti lain? Ada lagi? Biasanya daging lah. Tak tahu depa jamu kita sagi apa, tapi orang kampung kalau makan kenduri, kalau kari rempah tu daging lah. Daging. Betul? Sate pun daging. Buat apa ke benda tu? Beef stick pun daging. Mana kita makan daging? Tahukah tuan-tuan, di Perak ni daging yang dibekalkan oleh orang Perak, kita makan daging banyak, tapi daging yang dibekalkan oleh orang Perak tu hanyalah 13.6%. Ni ada makan kenduri, buat sate, beef stick ni, macam-macam, inti kari pak, rendang tok, apa lagi? Rendang bedah daging. Semua itu memerlukan daging, tapi daging yang kita makan itu hanyalah 13.6% datang daripada peternak-peternak Perak. Yang lain datang dari mana? Kita import dari Australia, kita import daripada India. Sekarang heboh orang bercakap tentang halal ke tak halal. Tapi apa nak buat? Orang Perak hanya ada 13.6% saja yang berternak lembu dan kerbau. Kita kekurangan ini. Sebab itu saya sebut tadi ada 3 jabatan, termasuk leader dia 4. SADC, Pertanian, Perikanan, Veteriner. Mardi, mana Mardi ni? Mardi. Lagi Farma. Semua agensi yang terlibat dengan pertanian ini, kita minta mereka duduk berdiskusi, berbincang macam mana kita nak menjadikan titah tuaku itu sebagai realiti. Tak naklah kata tahun depan tuan-tu bertitah lagi. Dalam Ma'ari Jerah, dia bertitah pula, dia kata beras yang ditanam oleh orang Perak sebelum beta bertitah 2022 itu 90%, dah tinggal 76. Hari ini 2023 kata dia dah tinggal 50. Oh naya MB, mana MB nak letak muka? Saya baru je jumpa tuanku, ampun tuanku, patut minta ampun, patut menggunakan titah tuanku sebagai bahan kempen. Dia kata proceed. Betul, saya minta kebenaran tuanku untuk menggunakan titah ni sebagai bahan kempen. Dia kata proceed. Tak ada lah tahun depan dia tanya Datuk, berapa peratus untuk beras tanah tu? Allah nak jawab nanya ni kan. Adakah berlaku pertambahan kebun lembu yang kita tanam? Adakah berlaku pertambahan kambing biri-biri? Ada orang tak makan daging lembu, ada orang tak makan daging kerbau, dia makan biri-biri. Biri-biri di Perak ini hanya diternak 3% sahaja. 3%. Makan kalau kan sedap, tapi 3% saja. Tuan-tuan dan puan, ini bendanya yang saya nak minta tolong jabatan-jabatan ini. Mereka ada di sini. Apa yang kita buat hari ini, kita nak pamerkan bahawa ini bukan cerita kosong. Bolehkah saya tengok di sini beberapa orang, kalau dia ada di sinilah, beberapa orang usahawan tani yang telah berjaya.
Kita tengok. Saya dibekalkan beberapa orang usahawan tani yang telah berjaya. Adakah sahabat kita Sukhdev Singh, anak lelaki Pratap Singh kat sini? Ada. Apa yang dia ternak? Dia ternak lembu. Kalau dia tak ternak lembu ni, kita lagi tak ada kambing, lagi tak ada daging. Dia ternak lembu. Tuan-tuan, umurnya baru 38 tahun, sudah menternak 130 ekor lembu tenusu, 65 ekor kambing, 230 ayam kampung asli. Ini contoh. Berapa lama dia dah mula? 20 tahun. Di atas tanah 5 ekar. Yang ni kena tegur sebab tiap-tiap kali saya sembah bab ni ada orang Datuk, bagan ragut tak ada, bagan ragut. Saya kata berapa ekor? Nak 200 ekar. Mak Allah ni hanya 5 ekar. Dia buat macam mana? Selalu saya bergurau, kalau saya berceramah di Lubuk Merbau, dan saya akan datang daripada Lenggong nak ke Kuala Kangsar. Saya akan melintas satu tempat nama dia Rock Bruce. Ini yang kuari, ataupun dekat kilang bin Sawi sawit di Chua, kampung Chua Kati. Setiap pagi kalau pukul 9 saya melintas, seorang peternak lembu namanya Maniam. Saya tengok lembu dia berderet-deret akan melintas jalan. Sudah tentu bukan 1 ekar, saya ingat 1000 ekar. Dia melintas jalan, pergi ke mana saya tak tahu. Ada 3 orang gembala bawa rotan. Lembu tu ikut pergi. Pukul 9 pagi. Pukul 5 petang saya balik daripada Ipoh nak ke Lenggong. Lembu yang tadi patah balik, berderet melintas. Semua orang kena berhenti. Lembu lintas, bukan ada traffic light kat situ, berhenti. Lembunya banyak lah, tapi yang dengar cakap lah tu. Lembu tu dengar cakap, berderet dia turun. Saya tanya Maniam, you berapa tanah ada? Maniam, tak ada. Tak ada. Saya tumpang kebun sawit orang. Rupanya dia tumpang kebun sawit orang. Lembunya beribu, tuan-tuan dan puan. Janganlah ada orang bertanya kepada saya, Datuk, bagan ragut, bagan ragut. Mana menteri dia? Berapa banyak bagan ragut yang tak diusahakan? Betul tak? So no point. Yang penting kita nak menambahkan bilangan peternak dan nak menambahkan bilangan ternakan dia, supaya Perak tidak lagi 13.6% saja membekalkan kambing, membekalkan daging dan kerbau, lembu dan kerbau, ataupun membekalkan 3% saja daging biri-biri. Kita nak menjelang 20-30, bilangan ini akan bertambah. Okey, tengok lagi satu contoh kita ada. Ini ada kena sahabat kita Amir bin Osman dan Muhammad Azri Saad. Ni 2 orang kawan. 2 orang Apa dia buat? Cuba tengok di sini, dia bertanam. Dia bertanam macam-macam. Dia bertanam timun, dia bertanam petola, dia bertanam macam-macam bergayut-gayut ni. Kalau tak menguntungkan, tobat lahur dia tak tanam. Kalau dia berpegang, Datuk, rugi, beli lagi senang, dia tak tanam. Kalau dia tak tanam, kita pun tak ada beli, tak beli di mana. So terima kasih kepada dia sebab dia telah berusaha bertanam dan buktikan bahawa berbudi kepada tanah hasilnya lumayan. Tak naklah saya sebut berapa dia dapat sebulan, takut lembaga hasil dekat sini. Hari itu saya pergi menghampiri seorang peniaga kacang putih, seorang India, peniaga kacang putih atas motosikal. Saya tunggu di stesen bas Kuala Kangsar tu, tengok dia jual kacang putih. Beribu-ribu kacang putih dia jual. Jadi saya pun nak tanya dia berapa hasil jualan dia. Encik lembaga hasilkah? Dia tak berani kabur sebab dia takut lembaga hasil. Banyak dia dapat jual kacang putih tau. Betul. Saya tunggu tengok dia jual kacang putih ni kat stesen bas. Kumpul orang beli RM1, tak menang tangan dia, tuan-tuan dan puan. Lepas tu saya duduk di Taman Seri Dermawan, saya tengok dekat bank Maybank dekat Taman Seri Dermawan tu, di luar bank tu ada juga orang jual kacang putih.
putih. Tapi nak tengok, ui, banyak dapat jawatan putih ni. Cuma dia tak bagi tahu apa pendapat dia. Jadi sahabat kita tadi, saya tahu dia dapat pendapatan yang lumayan daripada hasil tanaman ini. Kalau dia tak buat lah, lumayan. Jangan kabur ke orang. Saat lagi takut orang cari dia, lembaga dia cari. Tapi lumayan, tuan-tuan dan puan. Baik, next. Ni sahabat kita Afwan Agrofarm Enterprise, Zainal Abidin Mat Ali, Kampung Cangkat Tin. Ada? Tak ada? Ada? Oh, ada anu. Ada. Tengok apa dia buat. Apa tanam dia? Sekuak. Ha? Dia bertanam jagung, ubi, keledek. Hari itu saya naik Cameron Highland, tengok banyak sekali kebun sayur Cameron Highland yang ditutup kerana Bangla dan Indon yang dah balik masa Covid tak datang balik, tutup. Tapi tengok jagung banyak situ, keledek pun banyak, sengkuang pun banyak. Itu bukan keledek sengkuang Cameron Highland, itu yang ditanam di Cemor. Maknanya hasil pertanian Cemor, hasil pertanian Tualang Sekah ni, orang bawa naik ke atas, dia dinamakan sebagai jenama Cameron Highland. Tuan-tuan dan puan, betul. Saya naik tengok. Ada mana ada? Ada. Ya, tanam di mana? Tanam di Ipoh, saya tahu dah. Sebab saya tahu siapa tanam sengkuang di Ipoh. Okey, tuan-tuan dan puan. Baik. Terima kasih Encik Zainal kerana sudi untuk berkongsi pengalaman dengan kita, nak buktikan bahawa bertani ini baik. Ada lagi? Ada lagi saudara Aimil Anwar bin Muhammad Isa, buah dan kebun jambu batu. Ada? Ada? Ini orangnya. Kalau dia pakai pantun sehari selama benang, beli lagi senang, tak makan jambu kita. Baik dia buat pantun tadi sehari selama benang, sikit-sikit lama-lama menjadi kain, maka dia tanam jambu. Tuan, harap kita semua faham maksud saya dah. Baik, next. Muhammad Adam Shah Muhammad Hussein, apa dia tanam? Ayam kampung. Tuan-tuan dan puan, ini adalah contoh pembekal makanan utama bagi negeri Perak dan juga tempat lain, sebab dia pun ekspor ke tempat lain. Lagi, ini jual kuih. Ini dipanggil industri asas tani. Tidak akan ada goreng pisang kalau tak ada pisang. Betul? Mana datang goreng pisang? Pisang tu datang daripada orang yang tanam pisang, kan? Mana datang keripik ubi kalau tak ada orang tanam ubi? Bermakna orang yang jual keripik ubi, dia pun berkaitan dan bergantung kepada orang yang bertanam. Satu hari masa saya jadi exco Menalua Bandar, saya pergi ke sebuah kampung di Selangor. Nama dia Kampung Bang Buris. Ini kampung orang Jawa. Ada satu kilang, bukan besar ni lah. Kilang ni dibangunkan dalam kampung untuk membuat keripik ubi, keripik keledek, keripik pisang, bermacam-macam jenis industri tani, kerana dia nak ekspor makanan itu ke Timur Tengah, ke Dubai. Saya kata, mana dapat pisang? Orang kampung ini tanam. Mana dapat ubi? Orang kampung ini tanam. Oh, semua dia punya feeder, dia semua pembekal utama tadi datang daripada orang kampung itu. Maka industri asas tani itu hidup, penanam pisang pun hidup, penanam tembikar, penanam ubi keledek pun hidup, penanam ubi kayu pun hidup, dan kampung itu hidup di atas tajuk industri asas tani. Itu contoh, tuan-tuan dan puan. Baik, next. Ada lagi? Habis tak? Habis? Okey. Usia kata habis. Bukan habis semua, ada lagi. Tak cukup masa nak dipamerkan. Tapi saya nak sebut lagi, tuan-tuan dan puan. Inilah yang kempen kita buat.
Kita nak orang kawasan Kampar, orang negeri Perak khususnya menyambut baik. Menyambut baik usaha yang kita buat ini sebab kita nak pastikan bahawa agenda pertama dalam Perak Sejahtera 2030 itu iaitu untuk memastikan menjelang 2030 nanti kita punya bekalan makanan adalah mencukupi. Maksudnya makanan yang ditanam oleh orang Perak itu mencukupi untuk sara hidup orang Perak. Kita nak jadi pembekal utama makanan. Alhamdulillah, ikan laut Perak adalah merupakan negeri yang mendaratkan ikan terbesar. Betul Ikanan terbesar. Kita paling banyak mendaratkan ikan. Kita nak bangunkan pula lagi industri untuk menternak ikan darat, ikan tilapia, ikan keli, supaya semua mereka yang menternak ini akan dapat membantu menjadikan negeri Perak sebagai pembekal utama makanan untuk Malaysia, sekurang-kurangnya untuk negeri Perak. Bila ini berlaku tuan-tuan, ada banyak orang lain dapat. Sudah tentu siapa nak tanam pisang, dia cari baja pisang. Sudah tentu penjual baja pun akan dapat habuan. Bila orang yang nak jual pisang itu, bila orang yang nak jual baja itu kepada penanam pisang, maka orang yang menyediakan kenderaan pula akan mendapat wang. Itu rantaian ekonomi negeri Perak yang kita nak bangunkan bersama. Bila ramai orang ada pendapatan, orang akan berbelanja. Bila orang beli nasi lemak dalam daun pisang, maka daun pisang pun akan naik harga. Inilah rantaian yang kita nak bina, dan kita harap dia disambut baik oleh orang Perak, termasuk orang Kampar. Jadi kerana itu tuan-tuan dan puan, untuk fasa pertama ni saya nak berhenti di sini dulu sebab saya dah masuk tadi berkaitan dengan sejahtera pertanian, sejahtera perikanan dan juga sejahtera penternakan. So terima kasih setakat ini Tuan Haji Hanis. Terima kasih Yang Muhammad Sri. Kita bagi tepukan pada sesi yang pertama ni. Alhamdulillah. Kalau kita lihat tadi, apa slogan dia tadi? Apa ya dah? Apa ya? Takut jadi soalan kuis. Tapi ini mudah benar. Makan apa yang kita nak, makan apa yang kita nak, tanam dulu. Tanam apa yang kita nak, makan. Dan makan apa yang kita nak, tanam. Lepas tu lebihnya jual. Tak boleh lah soalan kuis. Ilya, soalan kuis ni tak boleh lah sebab orang semua apa. Yang itu kita buang. Kita buang. Saya dah ucap terima kasih pada selain daripada agensi pertanian. Banyak agensi yang membantu kita selain daripada pejabat daerah, wadipin majlis. Kita ada pasukan selamat kita, ketua polis daerah Kampar pun ada sama dengan kita pada pagi ni. Kepada ahli-ahli majlis daerah yang turut hadir, pada semua ketua-ketua kampung yang dapat hadir. Juga yang penting Datuk Seri adalah petani, peternak dan usahawan yang usahawan asas tani. So sesi yang kedua ni kita nak minta hasrat daripada Yang Muhammad Datuk Seri. Apa hasrat Datuk Seri terhadap mereka yang berkecimpung dalam bidang-bidang asas tani ini, dan juga mereka yang terlibat dalam pembekalan ayam, sayur ada, daging ada, dan yang berkaitan dengan asas tani. Apa hasrat Datuk Seri? Hari itu masa dekat Lubung Berbau kita tanya soalan ni impromptu je. Datuk Seri jawapannya sangat menarik. Kita selaku pembekal makanan untuk negara ni, apa hasrat? Kita selain daripada nak tingkatkan saya tadi, saya rasa ada prinsip-prinsip tertentu yang Datuk Seri boleh kongsikan bersama kita. Silakan Datuk Seri. Okey. Saya sebutkan tadi, kita ada pelan tindakan sekuriti makanan negeri. Tujuan dia, satu ialah kita nak memperbanyakkan sumber dalaman dan memperbagaikan sumber import. Saya sebutkan tadi, kita nak pastikan lebih ramai orang yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan ekonomi berkaitan dengan penyediaan sumber makanan. Yang kedua, tujuan dia ialah untuk meningkatkan penglibatan swasta
dan masyarakat dalam sistem rantaian makanan. Sebab itu kita jemput rakan-rakan kita daripada pihak swasta yang boleh pertama menjadi contoh teladan kepada petani-petani. Yang kedua, mereka dapat membantu kerajaan untuk memasarkan hasil pertanian. Sebab saya faham terlibat dengan pertanian ni, kebanyakan orang akan bertanya ke mana nak jual. Mereka nak mintakan jaminan pasaran. Sebab itu kita ada farmer. Baru ni saya dengan Menteri Pertanian kita turun ke Kuala Kangsar dengan Datuk Seri Ronald Yandi, kerana kita baru membina sebuah bangunan farmer yang kerja dia ialah untuk memastikan pasaran ini adalah pasaran yang boleh menjamin ataupun meyakinkan petani-petani, peternak-peternak untuk membuat pemasaran. Yang ketiga ni, kita nak pastikan bahawa keberadaan makanan yang selamat dan berpadan dengan harga yang berpatutan, dan juga yang penting ialah gaya makanan sihat. Kita semua tahu orang biasanya akan cari tempat makan asalkan dia jenamanya bagus, sedap, murah. Biasanya orang nak makan sedap, banyak, murah. Jadi itu kena dijaga. Macam mana nak pastikan makanan yang kita masak itu murah? Dia kena ada bekalan yang banyak. Kalau cili menjadi mahal, maka semua makanan yang berasaskan cili akan jadi mahal. Okay. Kalau kata sayur mahal, maka semua makanan yang berasaskan sayur akan jadi mahal. Kalau kata daging mahal, maka semua makanan yang berasaskan daging akan jadi mahal. Sebab itu kita nak mengimarahkan masyarakat kita dengan budaya menternak dan bercocok tanam ini, ialah kerana kita nak pastikan bekalan yang ada itu bekalan yang tetap dan mencukupi, maka jaminan harganya adalah harga yang berpatutan. Baik, dan yang keempat ialah untuk memastikan kesiapsiagaan negeri dalam menghadapi krisis makanan. Macam saya sebutkan tadi, bila berlaku COVID-19, kita berada dalam situasi yang dipanggil krisis makanan. Sebab orang yang bercucuk tanam, orang yang menternak semasa COVID-19, mereka tidak boleh menternak, tidak boleh bertanam, menyebabkan kita kehilangan sumber makanan. Jadi Perak, kita nak kalau berlaku, bukan kita nak lah, jika sekiranya berlaku sebarang masalah, sama ada kemarau, sama ada bencana alam ataupun penyakit seperti mana kita lalui sebelum ini, atau banjir, maka kita nak pastikan bahawa orang Perak ini tidak terjejas dari segi bekalan makanan. Itu yang saya nak minta kita, supaya benar-benar dapat memahami maksud sekuriti makanan, kerana kita nak pastikan kita terlibat secara langsung, bukan kita mengharapkan makanan daripada orang lain. Kita dah ada duit 5 juta ringgit yang baru dibagikan oleh Kementerian Keuangan kepada SADC dengan tujuan untuk kita membangunkan hub daging segar di Setiawan, di Lekir. Itu contoh. Si Puan Yeti, Pengarah Pertanian, telah berbelanja 3.1 juta ringgit untuk program kebun kita. Itu contoh apa yang kita buat. Ya? Jadi maknanya, di mana kerajaan boleh membantu, kita akan bantu. Tapi yang penting semangat. Sebab saya duk pusing tengok ni Puan Yeti, kit hak kita bagi tahun lepas itu kaput. Walaupun saya secara bergurau kata hampa tanam, besok aku nak melawat rumah hampa. Bila jumpa Datuk, jangan mari Datuk, belum tanam, dia kata. Bila lingkang, aku nak pergi tengok, boleh tak? Jangan, aku dah Yeti. So kita bimbang kalau kempen ini menjadi kempen yang tidak disambut baik. Saya sebutkan tadi, kit itu dibeli 150, jual 50 kan? Setiap satu tu hampa untung RM1, betul kan? Kita rugi RM1, tapi tak apa. Kita nak bagi kit itu supaya semua orang balik bertanam. Tak ada tanah, kita bagi kit itu tak perlu tanah. Dia hanya perlu menggunakan kerajinan, keinginan, minat untuk bertanam
sayur apa yang kita boleh tanam supaya kita dapat makan daripada tanam-tanaman itu. Baik, saya tengok di sini, ini peternakan ya. Kita nak meningkatkan hasil pengeluaran makanan daging dengan beberapa projek. Sekarang, projek antaranya ialah projek GRACE, iaitu pengeluaran makanan ternakan ruminan. Ni, veteriner tadi. Program RUBY, iaitu pembangunan ternakan rusa. Projek Perak Beef, pembangunan ternakan lembu pedaging. Projek skim Smart G, pembangunan ternakan kambing pedaging. Ini semua nak dibuat oleh veteriner ni, pembangunan ternakan kambing tenusu dan juga pembangunan ternakan berbiri. Semua masalah kita ni ialah tadi. Masalah sehari selebar benang, beli lagi senang. Kalau semua pegang sikap itu, habis. Tolonglah orang kampung, jangan sambut pantun itu dengan beli lagi senang. Mari kita sama-sama, tak boleh buat besar-besaran, kita buat secara kecil-kecilan. Tak ada pengetahuan, boleh tanya. Untuk peternakan boleh tanya khidmat nasihat daripada pengarah veteriner. Untuk perikanan tak ada pengalaman, boleh tanya kepada pengarah perikanan. Untuk pertanian, kalau tak ada kefahaman, tak ada ilmu, tak ada kemahiran, Puan Yeti dan rakan-rakan dia akan turun padang untuk tunjuk ajar bagaimana nak tanam supaya tanaman itu menjadi subur. Dengan subur itu memberi hasil yang baik, dengan hasil yang baik itu akan memberi kebajikan kepada kita semua. Kita dah siap ni. Of course SADC lebih lagi peranan dia. Dia ada duit, dia boleh pinjam. Bagi pinjam kan? Ada duit dipinjamkan kepada beberapa orang usahawan tani. Bila dapat wang itu daripada pinjaman SADC, SADC akan memantau, akan melihat, kerana mereka adalah merupakan pemimpin utama bagi sekuriti makanan negeri Perak. Jadi saya harap orang kampung tolong hebahkan kepada rakan-rakan kita yang lain. Kita serius, memang kita serius untuk menjadikan Perak ini sebagai negeri pembekal makanan utama bagi rakyat Malaysia khususnya. Okey, Tuan Haji Hadi. Soalan tadi Dato' Seri, orang yang dah usaha ni, mereka yang telah cucuk tanam, telah berternak, apa nasihat Dato' Seri untuk mereka? Pasal kalau mengubah tu Dato' Seri ada bagi nasihat, saya rasa sangat cantik dia punya perumpamaan. Mungkin kita boleh kongsi sekali lagi Dato' Seri. Yang apa ni, kita pastikan bahawa kalau kita dah bercucuk tanam, kita jangan kedekut. Ya itu. Okey, terima kasih. Lupa dah 61. Ada dah lupa. Orang kecil umur 60, saya jadi menteri besar umur 60. Umur 61 dia bagi pangkat askar, Legenda Hormat. Haji ini sebut pada saya tadi sebab bila kita perkenalkan tadi, kita punya contoh-contoh orang yang berjaya, kita harap mereka ini akan tolong berkempen, membantu supaya lebih ramai orang akan berjaya seperti dia. Ada satu cerita dalam sebuah buku yang saya baca, seorang penjual kapet berbangsa Arab. Dia jual kapet bersebelahan dengan sebuah kedai kapet yang juga orang Arab. Mana ada dua kedai kapet bersebelahan. Tiba-tiba kedai kapet sebelah dia terbakar. Katalah penjual A dengan penjual B, yang A tak terbakar, yang B terbakar. Hangus kedai itu, habis semua kapet terbakar. Tetapi sahabat dia, orang kapet A tadi, dia sanggup untuk memberi pinjaman kepada B yang sudah terbakar supaya B kembali berniaga. Jadi orang bertanya kepada A, mengapa kamu membantu dia? Bukankah dia pesaing kamu? Kalau kedai dia terbakar, hanya tinggal sebuah kedai kapet, tentu lebih ramai orang akan datang kedai kamu.
Sekarang kamu bagi balik modal kepada dia untuk dia bangkit kembali, nanti dia ngak kamu. Jadi si Arab A tadi jawab dengan lidah yang fasih, oh tidak mengapa, kerana saya yakin rezeki dia untuk dia, rezeki saya untuk saya. Orang kampung selalu mengeluarkan ayat, rezeki Allah tidak pernah salah alamat. Jadi kata orang A tadi, dia tolong bagi modal kepada B, sebab supaya rezeki orang B itu rezeki dia, dan dia yakin rezeki dia, rezeki A tak akan pergi kepada B. Sebab itu dia bangun, dia berjaya, dan dia bersedekah, dia berhajat untuk berkawan, untuk dia memberi peluang balik orang yang rumah terbakar itu membangun semula. The moral of the story, jangan kita kedekut ilmu, jangan kita kedekut kemahiran, jangan kita kedekut pengalaman. Lebih banyak kita berkongsi, lebih ramai orang menjadi usahawan tani, ia sebenarnya lebih bagus untuk kita. Sebab manusia semakin bertambah, banyak udang banyak garam, banyak orang banyak ragam. Tuan-tuan, di Malaysia ni ada berapa jenis nasi goreng? Nasi goreng kampung, nasi goreng Pattaya, nasi goreng USA, nasi goreng Bangkok. Bangkok lah, nasi goreng Bangkok lah, nasi goreng Bangkok. Lagi nasi goreng Cina, kuih tiaw lagi, kuih tiaw lakna, kuih tiaw goreng basah, kuih tiaw kungfu. Lagi apa? Punyalah banyak dalam Malaysia ni jenis-jenis makanan. Yang ni kalau pergi setengah-tengah tempat tak jumpa, sebab tu pergi ke Turki tu cari mana ada char kuih tiaw, mana ada di Turki char kuih tiaw, tak ada. Di Perak, di Malaysia je ada. Jadi saya nak bagi tahu tadi, rakan-rakan tadi, kita minta tolong berkongsi kepada yang pernah melakukannya tetapi jatuh dan rebah. Ini nasihat saya, ini pegangan saya, minta maaf. Sebagai manusia biasa, jatuh ini, rebah ini perkara biasa. Siapa dia belajar berjalan hari itu, tiba-tiba bangkit berdiri berjalan, tak rebah-rebah? Tak ada. Saya sendiri, untuk diri sendiri sebagai menteri besar, kadang-kadang ada rasa sedih, kadang-kadang rasa bersendirian, kadang-kadang rasa tak ada kawan, tahu? Kadang-kadang bila ada buat sesuatu gagal, rasa kecewa. Saya selalu titipkan dalam diri saya satu semangat, iaitu melihatkan kepada cucu saya. Cucu tak ramai tau, baru 19 orang. Dia kata nak mari 3 lagi, dia kata 2 lagi, 2 lagi. Nak mari 2 lagi, dia kata betul lah, kalau mari 2 lagi, Dr. Masyarah mau di 21. Okay. Saya tengok cucu ni bangun berjalan. Cucu ni manusia macam kita lah. Pada usia 11 bulan dia akan belajar berjalan. Dia akan bangun pegang tiang, atau pegang dinding, atau pegang kursi. Dia bangun, dia langkah kali yang pertama, dia jatuh. Kita pun jatuh dulu. Dia bangun tak? Dia bangun balik. Dia bangun, dia pegang lagi kursi. Dia langkah kali yang kedua, dia jatuh, terlentang, ataupun tertongoi, luka. Dia jalan, bangun kali yang ketiga, dia jatuh. Tapi tuan-tuan dan puan, saya tengok budak itu, dia jatuh, dia bangun, dia jatuh, dia bangun, dia jatuh, dia bangun, dia jatuh, dia bangun, dia bangun, dia bangun, dia bangun, dia berdiri dan dia berjalan, dia berlari. Itulah kita. Kita ni pada usia 11 bulan macam itulah. Siapa pernah mak dia tolong kat suruh berjalan? Tak ada. Paling tinggi mak dia kata tak, itu je lah semangat mak dia bagi benda kan. Tapi kita semua bangun kali yang pertama jatuh, bangun kali kedua jatuh, bangun, jatuh semua orang. Kali yang ketiga kali yang ketiga. Semangat itulah yang saya minta petani-petani, usahawan tani,
jangan jatuh kali yang pertama menjadikan kita tidak lagi berusaha. Sebab budak tu jatuh kali yang pertama, dia tak berkata dalam hati dia, jalan pertama dah jatuh, tak payah berjalan ha. Esok dia bagi kursi roda kat aku. Nah, dalam diri dia hendak berjalan, dia hendak berjalan, dia hendak berlari, dia hendak berdiri, dia hendak berjaya. Sebab itu dia bangun pagi. Jadi sesiapa di antara kita, semangat itu adalah ada pada kita. Terima kasih Haji Anis. Alhamdulillah, terima kasih. Beri tepukan kepada Yang Hormat Datuk Seri juga. Alhamdulillah. So hari ini kita nak ada soalan. Ilya, boleh kita buat 2 soalan kuis, silakan. Boleh. Seperti yang kita maklumkan sebentar tadi oleh Tuan Yohanes, kita ada 2 soalan kuis, di mana untuk soalan yang pertama kita nak 2 jawapan daripada 5. Siapa ni yang dia angkat tangan Ya, betul. Tadi Siapa ni yang dia angkat tangan ya, betul. Tadi kan ada mic lebih ke ataupun saya ada okey. Untuk soalan yang pertama, nyatakan 2 daripada 5 keperluan rakyat. Sesemua tahu jawapan dia. Nyatakan 2 daripada 5 keperluan rakyat. Ada? Okey. Sila. 2 daripada 5 keluar rakyat. Ya, betul. Sila. Nama apa? Yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azam dari Lokal. Saya bagi 2 lah. Makanan dengan pendidikan. Betul ya. Betul. So, boleh bagi ada main sila Azam. Main datang 5 hadiah daripada ni. Kit pertanian. Kit pertanian ya. Sila Azam. Yang orang kapal. Okey, kita beri tepukan untuk Cik Azam. Okey. Soalan yang senang, ada dimaklumkan jawapan oleh Yang Hormat Besar tadi. Apakah antara target sektor makanan utama bagi negeri Perak menjelang 2030? Sekali lagi, apakah target sektor makanan utama bagi negeri Perak menjelang 2030? Okey, benar-benar yang tudung coklat. Tolong bagi mic dekat belakang. Dua nama, yang jawapan. Nama saya Puan Noraya binti Nasir. Jawapan saya pertanian. Pertanyaan itu betul, cuma kalau boleh khususkan. Target, apa dia? Target? Target sektor makanan utama. Target sektor makanan utama. Yang kita makan apa dia? Boleh jawab, kita pandang boleh? Peternakan dan pertanian. Sayuran. Salah. Tak tepat dalam diri saya. Kalau boleh jawapan khusus ya, contoh bawah. Susah dia. Betul, ini saya dapat soalan ini. So, kita kena baca. Assalamualaikum. Salah. Pemenuhan makanan negara. Dia Salah. tak dapat ni ya. Target 20 soalan yang saya dapat. So, ada Tak mahu buat dia. Tak dapat dah ni. Bagi puan-puan lagi. Dah kita bagi orang lain lah. Puan-puan susah dia soalan ni. saya dapat dia. Sila dapat. Daripada bangsa. Tanaman padi dan cili. Boleh ada? Padi dan cili. Padi tu okey betul. Ada lagi satu. Sayuran. Salah, lagi satu. Padi betul. Padi betul. Peternakan. Salah. Padi dan Lembu. lembu betul dia. Salah. Salah. Tu boleh kita nak minum air. Ayam daging. Padi pun sudah betul lah. Pun lagi satu. Mesti kena cuba kita nak bagi. Boleh? Apakah slogan yang sering disebutkan oleh Yang Hormat Menteri Besar berkenaan sekretari makanan? Itu soalan yang paling Assalamualaikum. Saya Fitrina daripada Kuala Kangsar. Tanam apa yang kita nak makan, makan apa yang kita tanam. Selebihnya Yang tak habis jual. boleh apa yang kita tanam, selebihnya kita boleh jual atau bersedekah.
Oh, yang Zopai yang tadi tu ikan darat. Ikan darat. Okey, ambil mana boring. Saya tengok Datuk Seri ucap tadi memberi penjelasan tak ada siapa yang tengok peluang untuk keluar daripada majlis. So tahniah kepada Datuk Seri dan pada semua yang terlibat sama. So saya cakap balik pada kita Cik Elia. Baru silakan. Majlis mengucapkan